Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di Pokok Hijau Channel. Kali ini saya nak tunjukkan pokok paku pakis yang saya telah beli 2 minggu lalu dan telah tanam 2 minggu lalu, dan bagaimana cara menanamnya. Dan selain pokok paku pakis 2 pokok yang saya tunjukkan dalam video ini, saya ada juga umbi yang saya baru beli yang saya akan tunjuk juga dalam video ini. Pokok paku pakis yang boleh dimakan dengan yang tak boleh dimakan, dia ada sedikit perbezaan lah. Kalau tuan-tuan dan puan tengok, perbezaannya nampak tak sangat lah. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan dah biasa, mungkin dah boleh kenal lah. Dari segi bagaimana nak tanam pokok paku pakis ni, pokok paku pakis yang wujud dalam hutan ni, yang diambil dalam hutan, biasanya tempatnya di dalam kebun getah, kebun sawit, di bawah naungan pokok. Jadi pokok paku pakis ni akan hidup di tempat yang indirect sunlight, bukan matahari secara langsung. Dia perlukan tempat yang agak teduh. Jadi untuk tanam pokok paku pakis, tuan-tuan dan puan-puan kena pastikanlah kawasan yang tuan-tuan dan puan-puan nak tanam tu kawasan yang tak menerima cahaya matahari, satu direct, satu lagi kawasan yang tak menerima cahaya matahari yang terlalu lama. Kerana pokok paku pakis ni dia perlukan cahaya, tetapi kalau terlalu lama dan terlalu direct, saya khawatir dia akan rosak dan akan tak tumbuh subur lah. Untuk 2 pokok paku pakis yang saya dah beli ni, ia ni agak mahal seperti saya cakap tadi. Harganya adalah 15 ke 20 ringgit untuk satu pokok. Dan selepas ni saya akan tunjukkan video yang saya tunjukkan pokok paku pakis yang saya beli umbinya daripada Puan Nur Fadilah dari Kelantan. Beliau jual pada harga yang sangat murah, sangat berpatutan. Dan saya akan tunjukkan kualitinya. Okey, ini adalah package yang saya dapat dari Puan Nur Fadilah. Saya beli daripada beliau. Beliau jual pada harga satu umbi, dipanggil umbi ya. Satu umbi adalah pada harga RM2 jika kita beli 10 umbi. Jika beli lebih daripada 10 umbi, harganya jatuh kepada RM1.80. Okey, mari kita lihat bagaimana umbi yang dijual. Dari segi packaging, kita boleh cakap packaging yang bagus lah. Kemas, tak ada leak, dan umbi tu disimpan dengan baik. Dan sampai pada saya pun umbi ni nampak masih fresh, masih baru. Saya tempah hari Ahad dan saya dapat pada hari Khamis. Oleh kerana JNT lambat sedikit lah, sepatutnya mungkin boleh lebih awal kalau JNT boleh buat lebih cepat. Okay, ini umbinya. Satu gulungan, satu packing tu boleh dapat 4 ke 5. Ini adalah umbi yang saya dapat. Dan kalau kita tengok umbinya fresh lah. Okay, biar saya susun supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak bagaimana rupa umbi yang dibeli secara online ni. Jika kita lihat umbi-umbi ni, satu umbi ni bersamaan dengan satu pokok yang saya tanam pada awal video ni, yang saya beli pada harga 15 ke 20 ringgit. Jadi beli umbi ini lebih jimat dan berpatutan. Okay, dari segi nak tanam dia, umbi-umbi ni macam juga kita tanam pokok tadi. Kita tanam di tempat yang sama, di tempat yang teduh. Dan umbi-umbi ni tak perlu kita korek lubang terlalu dalam. Memadai korek lubang untuk kita tanam akarnya sahaja. Oleh kerana dia tak ada daun lagi, tak perlu nak tanam dalam kerana tak ada isu, tak ada masalah, pokok ni akan tumbang. Okay, korek, tanam secara dekat ataupun jauh-jauh pun boleh kalau nak tanam atas tanah. Cumanya untuk video ini di kawasan ini saya tanam secara rapat. Kerana apa? Kerana pokok pucuk ubi ni, pokok paku pakis ni yang saya tanam bukan sekadar untuk saya ambil pucuknya untuk dibuat makan, tetapi untuk dijadikan hiasan landscape. Untuk nampak hijau dan cantik, saya tanamkan rapat supaya bila dia dah besar nanti, kita boleh nampak pokok paku pakis yang merimbun di satu spot di kawasan ini. Selain pokok paku pakis, di kawasan ni, di tengah tu saya tanam Alkasia caladium dan sebagainya, pokok hiasan. Dan satu spot saya ada tanam juga pokok bunga kantan. Selepasnya saya akan buat video berkenaan pokok bunga kantan, macam mana tanam, penjagaan dan sebagainya. Dan saya harap tuan-tuan dan puan tengok video tu nanti. Pokok-pokok ini pokok yang sesuai
jika kita punya taman yang berkonsepkan tropikal. Daun hijau dan ia mudah dijaga. Kalau tuan-tuan dan puan tengok di taman ini, saya utamakan pokok yang mudah dijaga dan bersifat tropikal. Pokok pucuk ubi, paku pakis, bunga kantan dan sebagainya, pokok yang hijau ni sangat sesuai. Termasuk pokok lengkuas dan sebagainya. Okay, kalau tengok saya tanam secara rapat. Okey, di samping kita tanam, selain dengan melalui cara tanam di atas tanah, jika tuan-tuan dan perempuan tak ada tanah di kawasan rumah, sama ada tinggal di apartmen ataupun kawasan rumah tengah yang tak ada kawasan bertanah, pokok ini juga boleh ditanam di dalam pasu. Cumanya kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, saya jarang upload video saya tanam pokok dalam pasu. Kerana saya suka tanam di atas tanah. Kerana kekurangan lah bila kita tanam dalam pasu ni. Kenapa tanam dalam pasu saya tak berapa galakkan? Kerana satunya, jika tuan-tuan dan perempuan lihat, tanah dalam pasu adalah tanah yang terkurung. Nutriennya dipakai oleh pokok yang kita tanam dan nutrien dia kalau bahasa Inggeris kita panggil mudah deplete, mudah berkurangan. Dan untuk balancekan, untuk seimbangkan nutrien yang berkurangan, tuan-tuan dan perempuan kena baja kerap banyak dan sebagainya. Jadi menyebabkan kurang efisien lah, kurang cekap berbanding tanam atas tanah. Kalau kita nak pastikan nutriennya baik, cukup, kita hanya boleh tambah sungkupan, kita membaja secara berkala dan kita boleh juga top up dengan tanah setahun sekali, setahun 2 kali supaya nutrien kekal dalam keadaan yang terbaik. Okey. Selain ditanam di atas tanah dan juga di dalam pasu, saya nak bercakap pula berkenaan penjagaan. Pokok paku pakis kita perlu siram setiap hari, terutamanya semasa bukan musim hujan. Kalau musim hujan, air hujan sudah memadai. Tetapi kalau musim tak hujan, musim panas, tuan-tuan dan perempuan kena siram secara setiap hari, setiap pagi. Jika musim terlalu panas, perlu disiram 2 kali sehari, pada pukul 2 ke pukul 4 atau pukul 5, supaya tanah kekal lembap. Kerana pokok paku pakis ni suka di tempat yang lembap. Tetapi jangan siram sampai air bertakung. Sebab saya risau, saya khawatir akar dia akan rosak lah. Kerana pokok paku pakis ni nature dia di dalam hutan, di tempat yang lembap, tetapi bukanlah tempat yang air bertakung. Okay, selepas kita dah tanam, kita siram dulu supaya nak lihat kalau ada pokok-pokok yang tumbang, yang kita tanam salah, tak dalam, ataupun ada tanah yang kita perlu top up lagi. Okay, ini adalah hasilnya pokok yang kita telah siram. Okay, saya dah cerita mengenai cara tanam dalam pasu, dalam tanah dan juga sebagainya. Kini saya nak cerita pula berkenaan pembajaan. Dari segi baja, tuan-tuan dan perempuan boleh baja menggunakan baja 15, 15, 15, baja jenis sintetik ataupun baja 16, 16, 16. Baja 15, 15, 15 atau 16, 16, 16 ini adalah baja untuk pokok hijau. Dia menggalakkan pokok untuk tumbuh lebat, menggalakkan dia punya batang untuk sihat dan juga menggalakkan akar untuk lebih baik. Jika tiada baja sintetik begitu, tuan-tuan dan perempuan boleh baja dengan baja organik, tinja ayam dan sebagainya. Untuk video baja, jika tuan-tuan dan perempuan tak tahu baja yang saya maksudkan dalam video ini, tuan-tuan dan perempuan boleh lihat video yang saya pernah upload sebelum ini di section baja. Dari segi baja, saya galakkan tuan-tuan dan perempuan kalau nak beli baja, beli di kedai pertanian. Jangan beli di nursery. Kerana kita tak tahu kualitinya dan kita tak tahu dia punya tarikh tu. Takut dah terlalu lama ataupun takut baja tu bercampur-campur dengan baja yang kualiti rendah. Saya ambil contoh baja organik. Kalau tuan-tuan dan perempuan beli di kedai pertanian, harganya sangat-sangat murah, dalam RM40 ke RM65 bagi satu guni 40 kg. Jadi beli di kedai pertanian, jangan beli di nursery. Tuan-tuan dan perempuan akan menjimatkan duit. Sehingga ini saja perkongsian berkenaan
penjagaan dan penanaman pokok paku pakis. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terus dengan Pokok Hijau Channel. Pada yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe dan terima kasih. Jumpa lagi selepas ini. Bye-bye.